rekodkan sekarang. Assalamualaikum yang menonton di YouTube channel Kimia Blog. You guys dalam satu rancangan yang kita namakan dia CEO Coaching Program. Dr. Mazidah dan juga Puan Suziana, you guys ingat tak apa kita punya tagline untuk CEO Coaching? 4M. Yes. More money. Make more money, make members more money. Dah labut semua. Alright. 4M makes members more money. Okey, terima kasih kepada Puan Suziana dan juga Dr. Mazidah yang hadir pada hari ini. Baru saya nak tegur tadi, Puan Jana dah tukar dah nama dia dah rename dah. Dr. Mazidah kena rename. Boleh Dr. Mazidah rename? Boleh. Okey, fantastic. Tak apa. Sambil kita menunggu Dr. Mazidah rename dan Puan Julaiza dan Prof. Fatimah untuk masuk. Puan Suziana, what is your expectation untuk hadir pada sesi hari ini? Silakan. Apa satu perkara yang you nak sangat tahu hari ini? Tambah pengetahuan untuk untuk kembangkan tim. Sebab sekarang dia macam jawapan Puan macam hari ni Kimi hari ni nak apa? Hari ni nak kaya. Ada macam tu. Hari ni Kimi nak pergi mana? Oh, hari ni nak pergi makan. Yelah, makan apa? You kena spesifik. Okay, let's do it again. Apa yang you nak sangat hari ni dalam sesi CEO coaching? In specific. Saya nak tahu macam mana nak yakinkan orang masuk tim kita. Sebab jujur cakap, you baru cari kan tadi? Sebab itulah sesi expectation is very important. Kadang-kadang kita datang je sebab kita tahu this is the routine. Datang pada setiap hari Jumaat. So perkara yang sama I tengah buat sekarang ni, you akan buat pada tim you. You akan nampak tim you datang meeting. Oh, doktor panggil meeting, datang je lah meeting. Dia orang pun tak tahu kenapa kena pergi meeting. Walaupun orang tahu dalam meeting tu just kena beritahu report. Tapi tiada self-seeker. Alright, dia tak tahu kenapa apa benda yang dia nak cari. Apa yang dia nak seek untuk diri dia datang meeting. Datang semata-mata you punya superior suruh atau datang sebab benda ni tanggungjawab atau datang sebab apa? Selalu buat sesuatu untuk diri you. Hari ni aku datang, aku nak semua orang tahu aku dah siap kerja. Okay, tak apa, just for you. Hari ni aku datang sebab aku nak tahu macam mana cara doktor bercakap, aku nak ikut. Okay, so what is your expectation hari ni? Again, Puan Suziana. Again, expectation. Untuk saya tak tahu untuk diri you, personal you. Untuk diri saya, untuk tambah keyakinan rasanya. Nak yakin macam mana? Confident untuk berdepan dengan orang, untuk macam mana nak kembangkan tim, berdepan dengan tim. Banyak lah tu. Dia masih berfikir lagi tu. Dia dah banyak tu. Satu je Puan yang banyak-banyak. Okey, tak apa. Kita bagi airtime. Kita bagi dulu masa kepada Puan Suziana. Cuba tengok apa yang you betul-betul nak belajar pada hari ni. Apa yang you nak tahu sangat. For you. Alright. Kita teruskan dulu kepada Dr. Mazidah. Kemudian kita akan comeback kepada Puan Suziana. So Puan Julaiza, tolong fikir-fikirkan juga apa yang you nak sangat tahu hari ini dalam program CEO Coaching. Kita akan bermula dengan Dr. Mazidah dan sambil tu Puan Julaiza tolong rename nama you dulu. Silakan. Alright, Dr. Mazidah. Apa yang you expect hari ini? Selepas pada coach you minta kekuatan dari tu, yang selepas kita belajar CEO mentoring tu, yes, saya nak tahu macam mana saya nak make use, saya belum bagi yang strength tu. So macam mana nak make use kita punya strength tu. Okay, awesome. I suka perkara ni. Nanti kita akan comeback balik. So, Puan Julaiza, rename dan kemudian kita akan tanya kepada Puan Julaiza. Puan Susi dah dapat apa yang you nak hari ni? Belum lagi. Belum lagi. Okay, saya jangan buat ayat, just fikir apa last week Coach Kimi minta apa Nampak tak Dr. Mazidah? Dr. Mazidah dia ada curiosity yang tinggi. Okay. So what's yours? Okay, Puan Ju dah ready? Okay. What your expectation? Okay. Hari ni saya nak tahu, tadi saya ada dengar Dr. Mazidah tanya tentang dia punya macam mana nak gunakan kekuatan strength tu kan. Okay. Saya nak tahu
macam mana saya nak buang kelemahan saya. Gitu. Okay, alright, fantastic. Boleh tak you guys jot down dulu dalam buku nota? Okay, boleh. Dr. Mazidah nak tahu tentang macam mana utilize your strength and Puan Julaiza macam mana nak buang kelemahan tersebut. Okay, so Puan Suzy, boleh? Cepat Puan Suzy, kita nak mulakan dah ni. Nak tingkatkan keyakinan diri. Keyakinan diri, okay. Puan Suzy nak tingkatkan keyakinan diri ni, I believe dari minggu pertama bulan 12. Setuju? Ya, tak, maksud saya cara nak berdepan dengan orang. Kita Ya, cara berdepan dengan orang, cara nak bercakap, cara nak berkawan dengan jiran-jiran. Itu semua perkara yang sama you minta sebenarnya daripada bulan 12. Perasan tak? Kalau you tak perasan, I bagi semua link-link yang kita record. Okay, so semua perkara. The thing is macam ni tau. Puan Suzy, you kena sentiasa mencari banyak perkara baru. Dia bukan banyak perkara serentak. Yang you fokus satu-satu tapi banyak benda pada setiap masa. Okay, so you tak boleh fokus pada satu. You kena try and learn. Learn anything yang you kena buat. Alright, dapat? Dapat. Okay. Puan Julaiza punya suara, speaker yang lagi satu punya session agak kuat. Kami dengar session yang you punya training. Okey, kejap. Saya tengah adjust yang tak jadi. Okay, alright, fantastic. Bagus Puan Julaiza, tengok. Saya sebenarnya salut tau dengan you guys. Dr. Mazidah dekat Langkawi, dia berkawan dengan Helang hari ni. Lepas tu pula Puan Julaiza ada training lain. Puan Suzy nak belajar, you know. So, benda ni yang sebenarnya, jujur saya cakap, tak ramai orang boleh buat. Sebab ramai orang akan kalah, kenapa tau? Alah, hari ni clash lah dengan meeting lain. Tak apalah, nanti dululah. Minggu depan ada. But you guys try to fulfill. You guys try to adjust. Bercuti, tetap buat. Tak payah bawa laptop, pakai telefon. So what? Kita nak belajar kot. Alright? You guys terus adjust. Sama dengan satu story. Saya. Alright, fantastic. Hari Selasa adalah hari yang saya pergi jumpa AC Mizal hari apa Saya pun lupa dah. Hari Rabu Hari Rabu. Okay, hari Rabu. Lepas mentoring. Betul. Saya pun lost dah jadi macam gila kejap hari apa ni sebenarnya. Saya dah tak ingat hari dah. In fact, saya hanya tarikh pun saya dah hampir-hampir lupa. Doakanlah ingatan saya masih kuat. Tiba. The thing is, saya ada dengar satu kata-kata motivasi daripada seorang usahawan dari US, nama dia Grant Cardone. So Grant Cardone cakap apa tau? Kalau kita ingat hari ni hari apa, you are not busy enough. Right? Busy, ni kawan saya cakap, Madam Shirin Rose. Dia kata apa tau? Busy means your business is doing well. Business is good if you are busy. Ramai dari kita salah faham busy, aku busy lari nak uruskan anak and so on. Business is good. Cuma busy tu ke arah IRA atau ke arah IPA. Itu yang you kena identify. Alright. So, dengan Datuk Ismizal, saya berjumpa, kita ada mentoring. Gila-gila kan, lama kan mentoring waktu tu? Alright, 3 jam. Kita tak pernah mentoring 3 jam. Alright, mentoring 3 jam. Kemudian habis mentoring, saya letak earphone, baru nak bangun pergi tandas, ada klien datang, walk in. Entertain klien. Dapat entertain dalam 10 minit. Alamak, Puan kena stay sekejap, just main Facebook ke, main PUBG ke, I don't know, you lepak sekejap. I ada another meeting secara virtual dengan Dr. Farah. Lepas tu Dr. Farah join kita pagi ni. Dr. Farah bantu tim dia pula, yang living punya tim pula. Dah dalam 45 minit macam tu. Sambung lagi, Puan minta maaf sebagai tanda sorry, jom kita makan dahulu. Makan rushing, habis makan Puan, saya tak boleh lama, kita ada lebih kurang dalam 5 ke 6 minit saja. I have to rush pergi jumpa Datuk Ismizal. Rushing, balik je daripada tu. Nak balik I memang betul tak sempat makan apa semua, just mandi, solat, mengaji apa semua, terus sambung dekat telefon pula. Belajar pula. I pun belajar. Alright? I thought belajar tu dalam sejam 2 jam. Bermula 8.30 malam, I sampai rumah waktu tu 7.30 malam, 7.40, sorry. I sampai rumah 7.40, balik pada Ismizal, 8.30 start kelas. Nak tahu tak sampai pukul berapa?
Subuh. 3 Selasa sampai 11 malam. 11 malam. Okey. Kelas tu sampai 2:30 pagi. Oh, dah subuh dah. Kita Dah sejak subuh dah, kita macam, dah. Ya Allah, Mamat ni bila nak habis bercakap, ya Allah. Tak apa, kita ada tajuk seterusnya. Oh, dia buka tajuk baru campur. Ramai dah stranger daripada 300 lebih student yang datang, sampai dah tinggal 100 lebih. Kenapa I stay? Satu perkara yang I triggered waktu I jumpa Datuk Esi Nizal. Ada one of group, paksa dia, Datuk kena datang tim kita. Saya memang buat event, kita memang buat event yang usahawan. Datuk kena datang majlis kita, Datuk kena war-warkan supaya program Datuk ni berjaya. Oh, insyaAllah, kalau saya sempat, saya datang. Datuk tu cuba untuk kalau boleh review secara baik. Tapi diorang ni tak faham. Push orang tu. Macam ni lah, untuk menampakkan gambaran ni, saya malam tadi habis syuting pada pukul 2 pagi. Saya sampai rumah, baru sempat nak solat isyak, makan, lepas tu tidur, pukul 5 pagi wife saya dah kejut, nak suruh uruskan anak-anak, sampailah sekarang. Ni saya tak tidur lagi ni daripada pukul 5 pagi. Dan saya macam so bad energy. dah bertahun-tahun. Saya tak ada dalam grup tu, saya daripada belakang, saya observe, saya diam je, saya pandang, saya perhati je. Sampai waktu tu saya pergi dengan Puan Fatimah dengan Puan Odi. Puan Odi tegur, Coach, kenapa Coach senyap gila hari ni? Saya dalam satu majlis, saya tukar mood mendengar, bukan mood bercakap. Hari ni mood bercakap. Bila sesi networking, saya mood mendengar, saya dengar je. Saya dengar, saya perhati dari jauh, saya observe. Dan that's triggered me. Datuk Esi Nizal, dah ada datuk, dah kaya, ada brand yang kuat gila, ada duit banyak, tapi kerja pun lewat malam. Kau nak cakap apa kini, 2:30 pun penat. Faham tak? Tu orang dah berjaya tau. Dan pattern orang berjaya memang macam tu. I balas dekat one of my director. Kini, you as a head trainer, you kena siapkan tau kita punya jadual untuk setahun terus. Kita dah lambat nak sampai ke HQ. Saya bukan sengaja lewat tuan, saya punya jadual memang padat. Saya balas tu, maaf tuan, kelas baru habis. Pukul 2.40 je tu, saya WhatsApp dia. Dan dia balas balik WhatsApp 5.17 pagi. Nampak tak pattern orang berjaya? Mana dia bangun pukul 6 pagi, semua bangun awal gila. Dia bangun sebelum orang lain bangun. Sebab tu mereka sempat buat kerja yang banyak. Mereka tak cakap busy sebab kita do not manage time. We create time. Macam mana you nak create time? You bangun awal, buat masa cepat so that hari lain you boleh relax. You bangun 5 pagi, 4 pagi. You sudahkan tahajud, you sudahkan you punya exercise, you sudahkan you punya all this basic routine. Sudahkan hantar sekolah anak. Pagi datang kerja, okay, relax, tak ada rushing. Okay, kita dah tahu nak buat apa. You know, habis kerja awal. So it's all about your routine. Sebelum routine tu you boleh consistently apply, you kena tahu apa yang nak buat dan you kena faham kenapa kena buat. Beza what and why. Tolong tulis dalam buku nota anda. What is your passion and why this is your passion. Alright, you kena tahu benda tu. And I ada post dalam grup CEO Circle kan? CEO Circle, CEO Circle yes. I punya video dengan yang Datuk Esi. Siapa dah tengok? Oh, belum tengok lagi. Apa Datuk Esi cakap? Alright, stay positive and so on. I jumpa, I tengok Datuk tengok saya pada jauh. Datuk, nak bercakap boleh? Boleh, apa tu? Macam mana you stay energetic I terus tanya. Oh, dia jadi orang lain sibuk nak selfie, sibuk nak tanya cakap satu je Datuk. I nak tanya, you macam mana you stay energetic, you stay, momentum, you all this consistency, macam mana you buat? Dia ceritalah, dia cerita. Datuk, I rasa I kena record lah sesi ni, baru I record. Sebenarnya banyak lagi, lama lagi. Panjang lagi cerita dia, dalam setengah jam macam tu. Tapi I record tu dalam berapa minit je. Alright? Dan Datuk, the only person yang pandang I different. Dengan orang lain senyum dengan saya, macam I can see lah the difference. Macam dia pandang I bukan atas urusan bisnes. Dia pandang I atas urusan macam personal. Kimi, macam mana ni, macam mana kita you punya bisnes, macam mana you punya macam you punya momentum. Kita cerita benda lain, kita tak cerita bisnes lah. Lebih kepada growth, self-development. Alright? That is the different impact kalau cara you bertegur. Datang-datang,
produk ini bagus tau, memang orang lari. Dapat? Risau pula, you guys lagging ke apa? Dengar. Jangan buat risau semua macam semua macam apa, senyap semua, takut pula lagging ke apa. Okey, Dr. Mazidah lagging lah tadi sekejap. Alright. Saya ingat yang lain semua lagging. Semua senyap, kaku je muka. Okey. So, dapat the message? Dapat. Alright, fantastic. Dan kenapa saya tanya what is your intention, what is your expectation today? That is the very basic part yang you kena buat every morning. Alright, aku hidup ni alhamdulillah aku dapat lagi bangun. Ada orang yang tak dapat bangun hari ni. But you dapat bangun. Apa yang you nak? Oh, saya nak insya-Allah saya nak kaya. Semalam pun nak kaya, hari ni nak kaya, esok pun you akan cakap you nak kaya. Cuma kenapa tak kaya-kaya sebab you tak spesifik. Hari ni nak kaya apa? Hari ni aku nak kayakan produk aku yang ni dulu. Hari ni aku nak kayakan aku punya account bank yang ni. Hari ni aku nak kayakan macam mana aku nak ramaikan klien aku dulu. Hari ni aku nak kayakan database klien. Apa yang you nak kayakan you kena spesifik. Dapat? Puan Suzy, you nak confident. Confident dari segi apa? Sebab dia besar title confident tu. Confident bercakap. Bercakap macam mana? Secara public atau secara private, you kena spesifik. Bila you spesifik, okey aku sebenarnya nak confident bercakap secara private. Dan cari benda tu, bukan tunggu. You takkan dapat kalau you tunggu. Okey, aku nak cari ni, okey macam how to get confident in conversation in private. You Google je, akan keluar banyak cara. Right? Me myself dengan my wife, our routine apa tau? Apa benda ni? Terus ambil telefon, Google on the spot. Sebab kalau you tunggu, tak ada siapa yang boleh nak bagi tahu you. Tak ada siapa yang tahu benda tu. On the spot Google. Kenapa kita buat macam tu? Sebab I dah terbiasa dengan my boss. Bro, kau jangan senyap. You ingat you sudah pandai ke? You ingat you pandai, you senyap, you boleh berjaya ke? No one can succeed kalau you senyap. You kena bukan bercakap, bertanya. Dan along the way, sepanjang perjalanan pergi mana-mana. Pergi meeting, pergi hantar barang, pergi site, pergi semua jalan yang kita pergi, dia paling pantang kalau I senyap. Brother, you sudah pandai ke? Mesti dia jerit dalam kereta. Right? Ask me brother, ask me. Nak tanya apa bos? Saya pun dah tak tahu tanya apa. Tanyalah apa-apa benda. Kau tanya macam mana pokok tu boleh hidup, macam mana lereng jalan tu kenapa dia berbukit-bukit. And semua yang I tanya benda-benda bodoh macam tu, bos, kenapa lereng tu dia punya ada 3 cerun, ada 5 cerun. Okey, sebenarnya kalau you tengok dari segi ketinggian macam ni dia akan buat jarak dia berapa kaki dan condong berapa kaki untuk apa, macam mana dia buat. Dia explain in detail. Ui, mamak ni bapa Wikipedia kot. Right? Macam mana dia tahu? Sebab dia cari benda tu. Sebab tu dia knowledgeable. Sebab tu kebanyakan orang berjaya dia ada beberapa basic rutin dia. Tolong tulis dalam buku nota you guys. Pertama, mereka tahu apa yang mereka nak setiap hari. Dan apa yang mereka nak tu adalah benda yang berbeza setiap hari. Mereka takkan minta benda yang sama. First, mereka tahu apa yang mereka nak. In detail, dia punya penerangan dia, mereka tahu perkara yang dia nak setiap hari. Dan perkara itu adalah perkara berbeza. Alright? Pertama tahu. Nombor 2, mereka ada rutin yang di mana rutin mereka akan buat setiap hari. Contoh, mereka exercise 10 minit, berlari 10 minit setiap pagi. Sauna 5 minit setiap pagi. Meditate selama setengah jam setiap pagi. Macam kita meditate kita berzikir, kita mengaji, kita tahajud. Diorang pun ada rutin. Alright? Dan dia ada apa? Dia kena contohlah macam dia kena at least dia kena baca motivational quote atau dengar podcast. Mereka ada rutin. Nombor 3 sebenarnya rutin antara rutin orang berjaya adalah mereka banyak membaca buku. Nombor 3 adalah membaca buku. Nombor 4 adalah mendengar bisnes orang lain. Sebab mereka mencari peluang dengan mendengar. Oh, dia ni buat bisnes ni. Macam mana buat bisnes ni? Siapa klien you? Macam mana dia dapat klien tu? Dia mendengar je.
Sebab maklumat yang masuk dalam telinga tu dia compile, dia buat version dia pula. Sebab tu dia banyak mendengar. Nombor 5, rutin-rutin orang berjaya, dia banyak memberi. Ini Mak Saleh, China, India, Rusia, Wakanda semua amalkan benda yang sama. Banyak memberi. Cuma beri apa? Beri sedekah, bayar zakat, bantu orang, tolong binatang, siram pokok, menolong, give something. Right? In fact, diorang ada rules, kalau I nak minta, I have to give first. Give. Dan baru I minta. Dia bukannya suruh give, order, tak. Give, then ask. Bertanya. Alright? Dia bukannya minta, dia bukannya bagi arahan. Alright? Selain daripada tu, alright? Selain daripada tu, mereka tidur. Ciri-ciri orang berjaya, mereka tidur. Uish, ya ke? Mereka tidur. Alright? Mereka, kalau bahasa lain dia, cakap apa tahu? Power nap. Dia penat tengah hari. Okey, tak salah you penat tengah hari. Go power nap. And siapa pernah buat power nap kat sini? Siapa yang pernah buat power nap? Tahu tak power nap tu apa? Tak. Power nap ni adalah tidur sekejap. Tidur sekejap. Biasa waktu ngantuk pukul 12 atau lepas makan. Betul? Waktu ni power nap. Power nap normally dia tak melebihi, biasanya tak melebihi setengah jam. Tak melebihi 15 minit. And power nap paling power I pernah buat, siapa nak tahu? Nak tahu? Tapi sebelum I nak bagi tahu, pernah tak you guys buat power nap? Pernah? Ada. Pernah. Jelas. Okey. Puan Sujiana, berapa lama power nap you? Ngancam. Setengah jam. Okey, Dr. Mazidah, berapa lama power nap you? Sekejap, kadang-kadang terlajak. Itu kalau terlajak tu dah siap berdengkur tu. Puan Julaiza, berapa lama power nap you? Kadang kita rasa tidur tu saya rasa dalam 15 minit gitulah. Kita rasa macam lama tapi kita bangun baru 10-15 minit. Macam itulah. Yes. Itu nama dia power nap. Kenapa dia pergi power nap ni? Tidurlah. Power ni dia you memang 100% you telah tidur saja. Yang tidur berkualiti, betul-betul tidur. Tapi lepas kita bangun tu terasa macam fresh balik. Walaupun Yes. sekejap. Yes, walaupun sekejap. Power nap ni dia memang itu the function. Satu, dia memang sekejap, and nombor 2 memang tidur berkualiti, memang betul-betul tidur, tak sempat nak mimpi. Itu betul-betul power nap. Alright? Yang betul-betul power nap sebenarnya dia sampai berdengkur kadang-kadang. Boleh jadi. Alright? Itu betul-betul tidur tu. Alright? Dan power nap paling power yang pernah buat adalah selama 2 minit. Betul-betul power nap, bangun-bangun, dah segar, terus buat kerja gila-gila. Nak tahu tak macam mana cara power nap? Nak tahu? Dia pun ada cara sebenarnya. Cara ni macam nak I tahu, I Google how to get a quality power nap. Macam tu I pun dah lupa dah. Tapi I Google ni, I rasa tahun 2010-2011. Lama gila dah. And I apply sampai sekarang. And I apply dekat office. Pertama, power nap yang terbaik adalah bukan atas katil. Power nap yang terbaik bukan atas katil. Dia kalau atas katil, dia tak jadi 15 minit. Dia jadi 15 hari. Dia jadi berjam-jam lagi. Silap-silap tak bangun kan. Alright? Power nap terbaik bukan atas katil. Power nap terbaik dia atas kerusi, tapi yang penting jangan berdiri. You bukan zombie. Alright? Power nap terbaik dia sebenarnya macam atas, dia atas lantai boleh jadi, atas kerusi boleh jadi. Lantai keras itu. Dia memang kat tempat yang tidak selesa sebenarnya. Alright? Power nap seterusnya, macam mana cara dapat power nap terbaik adalah you memang tutup telinga you. Tutup telinga you. Alright? Biasanya I tutup pakai earbud. Earbud ni memang I ambil earbud yang selesa supaya telinga I tak sakit. I ambil earbud yang betul-betul kedap. Itu pertama. Kedua, tutup telinga. Supaya you tak dengar bunyi-bunyi. Bunyi air menitis, bunyi anak menangis, bunyi suami menangis. Semua bunyi. Alright? Yang ketiga, I buka music. Nama music tu Deep Sleep Music. Tulis dekat ruangan chat room. Nama dia adalah Deep Sleep Music. Alright, I buka benda tu lah. Kadang bunyi Aurora lah, dia bunyi orang main piano lah, dia bunyi. Dia sebenarnya bunyi alpha mode ke beta mode macam tu.
Alright, itu bunyi-bunyi yang menenangkan. Deep sleep music. Dan seterusnya, pakai otak ni. Cara yang pakai, okey, sekarang ni kau tengah penat gila dan kau perlukan tidur. Kau perlukan power nap saja untuk kau bangun ni, terus cergas, terus laju gila buat kerja, terus mata kau cerah, otak kau terus ligat, lepas tu kau terus energetik. You kena program dulu otak you sebenarnya. Alright, yang seterusnya adalah programming. You kena program dulu otak you. Alright, you kena bagi tahu dulu otak you, this is just a power nap. Ini bukannya tidur selesa, dan you kena program apa yang you nak selepas power nap. Bangun, banyak idea, bangun, boleh ketawa-ketawa, bangun dah tak ada rasa stres, dah tak ada rasa marah, bangun dah boleh macam ni. You kena program. Okay, now tidur. Jangan fikir apa-apa. You tak adalah lafaz, tapi you cakap dengan otak you. You akan terus tiba. Dah member kat sebelah, oi, mahal ni. Kena rasuk ke apa kan? Dia betul-betul borak, pasang earbud. Okey, dah program. Terkejut member sebelah. Oi, dia ni auzubillah minasyaitonirrajim. Okey. And power nap seterusnya adalah bila you bangun, you tak boleh snooze. Itu syarat dia. Sorry, sebelum snooze you kena set alarm lah. You kena set alarm. Kalau you target 2 minit, you set alarm 2 minit saja. Kalau 5 minit, 5 minit saja. Set alarm, selepas set alarm adalah jangan snooze. Jangan tangguh lagi. Okey, alarm bunyi, okey, now bangun, aku nak cergas, aku nak happy. Ingat balik apa yang you dah program tu. Terus buat kerja. Once you snooze, dia tak jadi power nap. You akan nampak pattern tu tiba-tiba jadi setengah jam, tiba jadi sejam. In fact, walaupun dah sejam, you rasa tak puas lagi tidur. Sebab tu, dalam Islam pun cakap apa tahu, jangan menangguh-nangguhkan solat. Sekali you tangguh, sekali you tak solat di awal waktu, you akan ambil di akhir waktu. Oh tak apa, ada masa lagi ni, tak apa nanti. Sebab you dah berani untuk snooze waktu dengan azan. Right? Dan I believe you guys semua pernah pergi luar negara. And you guys perasan tak pattern orang Islam dekat luar negara bila dengar je azan, semua tutup kedai. Semua pergi masjid cepat-cepat. Perasan tak? Kan? Dia bukan dekat Arab saja, kepada yang menonton di YouTube channel, bukan dekat Arab je. Saya dah pernah pergi dekat Europe, saya pernah pergi ke Balkan. Saya dah pernah pergi dekat negara Arab. Semua pattern sama. Dekat Balkan, dekat Croatia, dekat mana, dekat Bulgaria pun sama. Dengar azan je, tutup kedai, terus pergi solat dulu. Solah. Macam ni, dia terus nak fire kita. Solah. Kita pun takut. Kita yang dekat Malaysia ni, dengar azan je, okey. Dia orang terus cepat-cepat solat. Okay. So, dapat? Dapat. Okay, fantastic. Welcome Puan Fatimah Wati Ismail. Puan Fatimah ke mana tu? Hantar anak pergi kerja. Hantar anak pergi kerja. Ini baru kerja ke apa? Dah a few months already lah. Few months. Memang you uruskan Sebab I dekat rumah dia suruh hantar. Kalau tidak dia jalan kaki je. Alright. So nombor telefon Puan Fatimah berapa? 01? 012-232 0228. Okay. So, semua dapat? Boleh kita teruskan? Dapat, boleh. Boleh. Kalau you guys nak tahu, sesi kita hari ini adalah sesi santai. Sebab tu saya tak bukan slideshow. Alright. Itu pun tak nampak. Tak nampak. Memang hari nak santai sedikit. Alright. Sebab kita nak selesaikan banyak perkara yang outstanding, terutamanya pada master plan. Alright. Kita dah bincang banyak dan I just nak selesaikan yang sepatutnya. Dengan Puan Suziana kita dah one-to-one semalam tentang you punya hashtag, you punya tagline tu saya akan bagi kepada you. Puan Suzi dah telegram saya logo syarikat? Luna Bell? Belum, tapi nanti saya tanya first. Sekarang, buat sekarang. Kalau you ada logo syarikat you, hantar je logo syarikat you. Okey. Okay. So, nak tanya nak hantar yang Luna Bell ke syarikat sendiri? Hantar dulu tak apa. Okay. Dia sebenarnya kalau boleh macam Puan Julaiza tu logo syarikat Puan Julaiza. Tapi Puan Julaiza jual barang through BSN. Tapi letaklah logo syarikat dia.
Alright, kalau you nak letak logo syarikat you pun bagus. Okay. Sama jugalah dengan Dr. Mazidah. Nanti Telegram you punya logo syarikat dia. Boleh? Ya boleh. Okay, fantastic. So, untuk menjawab soalan tadi, what is your expectation today? Dr. Mazidah expect hari ni nak belajar tentang macam mana nak utilize you punya kekuatan, betul? Betul. Okay, macam mana nak utilize you punya kekuatan. Okay, sekejap. So, bila you nak utilize you punya kekuatan, okay, Dr. Mazidah, you kena tahu kat mana kekuatan you. Dr. Mazidah, what is your strength? Boleh nyatakan balik? Okay, hari tu saya tak submit lagi. Tapi saya duk Okay. lalu dalam fikiran saya. Yang pertamanya kekuatan saya, saya belajar sampai PhD. Okay. Dan ada gelaran lah kat depan tu. Jadi itu salah satu kekuatan saya lah. Yang keduanya, saya dah dalam industri selama ini tahun ke-11. Alhamdulillah ada nampak achievement dan perkembangan. Yang ketiga, saya juga bergiat dalam NGO untuk anak istimewa. Itu 3 kekuatannya, dan saya ada hubungan baik dengan beberapa orang yang berpengaruh lah macam tu. Tak adalah ramai tapi ada juga sikit-sikit lah. Jadi itu antara 3 kekuatan yang saya nampak setakat ni. Okay. Pertama, tolong tulis dalam buku nota Dr. Mazidah. Pertama, kekuatannya adalah pada personal brand. Alright, saya summary-kan. Nombor 2 tadi apa, Doktor? Achievement. Okay, achievement. Dan lama konsisten dalam bisnes, lebih kurang dalam 11 tahun, nampak perkembangan tu daripada bawah sehingga kini. Nampak dia punya perkembangan. Dr. Mazidah, kekuatan tu itu betul kekuatan, tapi apa yang saya fikirkan macam mana nak sampaikan kekuatan tu kepada publik, kepada umum, supaya mereka pun nampak benda tu sebagai kekuatan. Nak cakap you experience ni subjektif sebenarnya. Oh, saya experience people. Alright? Tapi achievement. Dia sebenarnya dah kategori personal brand sebenarnya. Okay. All this, okay, kita buat macam ni lah. All this personal brand, your title sebagai doktor, your achievement, your experience, itu semua sebagai personal brand. Okay. Alright? Dan yang ketiga, I rasa yang kedua tu you kena cari lagi satu apa dia, you kena gantikan. Yang ketiga tu adalah, tadi you cakap apa? Saya bergiat cergas dalam NGO anak-anak. Okay. You ada kekuatan yang ketiga, you adalah you ada network yang terbaik. Sebabkan you aktif dengan NGO, you kenal ramai orang. That is your kekuatan, network. Atau nama lain dia saya selalu panggil apa tahu? Net worth. Alright, that is your net worth. Your network is your net worth. Tapi I selalu cakap apa tahu? This is my strength. I ada net worth king dekat chat room. Itu kekuatan I. Sebab tu dalam masa sehari my target minimum 5 orang I jumpa orang sehari. I bukan berjumpa untuk I nak guna pakai mereka, tak, I tak suruh orang beli produk I pun. I guna pakai sebab I nak tambahkan lagi asset. This is an asset. Alright? Nampak doktor? Nampak. Alright. Nanti doktor cari yang kedua, gantikan yang kedua. So summary dia, pertama you punya personal brand, yang kedua adalah you punya net worth king. Dan nombor 3 tu nanti doktor cari. Okay? Kalau dah. Okay, yang ketiga tu saya rasa saya boleh katakan kalau attitude kita tu termasuk dalam personal brand ke? Yes. Attitude macam mana tu doktor? Ya betul, tapi boleh jadi kekuatan juga. Attitude tu macam saya boleh bertahan, saya boleh bersabar dengan orang, and saya boleh maksudnya macam bukanlah nak kata mengalah ke macam tu. Kekuatan you adalah bersabar. Okay. Alright. Untuk pengetahuan you guys, sabar tu adalah kekuatan
Dalam Al-Quran pun cakap orang yang paling bersabar lah orang yang paling, ini riwayat ke Nabi cakap, orang yang paling bersabar lah orang yang paling aku suka and so on. So ada satu kisah, dia duduk dengan Saidina Abu Bakar, boleh saya kongsikan? Boleh. Alright, dia duduk dengan Saidina Abu Bakar, tengah ngopi lah, tapi waktu tu tak ada Starbucks, tengah ngopi ke Arab lah, tengah ngopi, ada Arab jahiliah lah, so on je tu lah. Dia macam nampak Saidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad, cakap, kau tengok tu, Saidina Abu Bakar tu, dia tu dah lah macam ni, poyo nak mampu, jadi pupap dia balun, member tu. Meja sebelah-sebelah ni, sambil balun, sambil jeling, sambil balun, sambil perli. Saidina Abu Bakar pandang, dia toleh, dia senyap. Nabi senyum. Kali kedua, tak jadi ni, kali kedua kita kena balun lagi kuat-kuat. Ada 3-4 orang Arab jahiliah ni, dia balun-balun, Saidina Abu Bakar bangun dah, mula toleh kepala, lepas tu toleh badan sekali. Lepas tu dia pandang balik kat Nabi. Dia terus berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Kali ketiga, Saidina Abu Bakar tak tahan. Dia bengang, dia bangun. Dia pusing belakang. Segala binatang yang ada dekat ladang dia semua sebut. Kau ni macam kau punya ni, dia balas balik. Semua binatang, unta, kerbau, camal, bird, angry bird, sentry bird, semualah disebut. Alright? Dia balun balik Arab tu. Puas hati Dan, dia kata. Alright? Dan dia toleh balik, Nabi bangun terus belah macam tu. Dan Nabi kalau bangun, tanpa tegur dan bagi salam sebelum orang keluar, maksudnya Nabi memang marah betul. Marah. Alright? Dan Nabi cakap apa tahu? Waktu kau sabar tu, banyak malaikat turun. Kau sabar lagi banyak ni malaikat turun. Kelilingi kau. Dan bila kau bangun, kau bagi balik, waktu itulah syaitan yang turun. Dia lagi hasut kau, lagi bagi kau, lagi balun kau. Sebab tu sabar tu adalah kekuatan. Dan dalam entrepreneurship, siapa yang bernafas, you guys pernah main di swimming pool waktu dulu-dulu, okey, jom tahan, siapa yang paling lama tahan nafas dalam air dia menang. Pernah dengar tak game tu? Pernah. Pernah buat kan? Itu Dr. Mazida baru buat tadi. Dengan bercuti ni. Okey. You bernafas dalam air paling lama, dia menang. Macam itulah entrepreneurship. Lagi lama you boleh bersabar, dan you akan menang. Sebab yang tak sabar, sudahlah, susahlah bisnes, susahlah klien, sekarang ni ekonomi tak mengizinkan. Sekarang ni klien semua tak nak dengan aku and so on. Sebab dia tak sabar. Dan who holding breath the longest win. Right? Dapat? Dapat. Okay, fantastic. So, Dr. Mazida settle 3 kekuatan. Macam mana nak gunakan kekuatan tersebut adalah dengan you kena confess. This is a confession session. You dah confess, you dah acknowledge benda tu. Nombor 2, you kena bagi tahu ke orang this is your strength. Kalau you tak bagi tahu ke orang, macam mana orang nak ambil peluang ni? Macam mana orang nak ambil kesempatan? You kena izinkan orang ambil kesempatan kepada diri you. Alright, sebab kenapa? Doktor, I tak nak you jadi macam kebanyakan lawyer. Kenapa? Nak tahu tak? Nak. Alright. Sebab kebanyakan lawyer banyak ilmu dan banyak network, tetapi orang takut nak dekat sebab mereka lawyer. Setuju Puan Syariki pula, Puan Fatimah? Ya. Lawyer dia ada banyak perkara, banyak kekuatan yang orang perlukan, tapi orang takut nak dekat sebab mereka lawyer. Alright, so jangan jadi macam lawyer. Alright, you jangan jadi physical. You dalaman tu kena macam lawyer. You knowledgeable, you ada great communication, you ada great net worth, dan you kena bagi orang ambil kesempatan pada you. Alright, dia nak berkawan dengan you, dia perlukan bantuan you, dia nak, I don't know, tapi caranya adalah boleh I tolong you. This is my business, bagi dan minta. I believe I dah bantu you beberapa kali, boleh tak nak minta bantuan you pula. Alright, so itu cara nak guna pakai kekuatan you guys. Boleh doktor? Boleh. Alright, fantastic. Puan Julaiza, saya tengok Puan Julaiza punya kekuatan ilmu, cara nak kaya. Okay,
influencer boleh masuk perangai, cara orang muda, okey. Personality yang menarik. I rasa yang kedua dan ketiga tu lebih kurang sama, Puan Julaiza. Alright. Kedua, ketiga tu, you punya kekuatan adalah you friendly. Right? Okay. Itu kekuatan sebenarnya. Kekuatan I friendly. I boleh bertegur dengan Cina, India, Negro, Mak Saleh walaupun I tak tahu bahasa. Walaupun bersepah cakap. Tapi sebab friendliness tu My wife tu tegur. Jangan tegur lah, suka-suka je tegur. Orang tu tak pandang pun. Tak apa. Janji dia pandang selepas tegur. My wife dia introvert. I extrovert. I tegur je. Boleh asal awet je nak tegur. Ya, sebab kau nampak waktu awet je, yang jantan kau tak nampak. Geram pula kadang kita. Right? Perempuan, biasalah. Dia jealous tanda sayang. Kalau ada dua sayang, ada lagi jealous. Tak adalah. Dalam di topik ni, okay? So, you punya personality is very important. Alright? Disebabkan Puan Julaiza ramahlah, you mudah didekati dan dapat bisnes. Alright? That is your strength. You kena edit benda tu. Dan nombor dua sama dengan nombor tiga. Nombor satu, ilmu. Yes, knowledge is a strength. You kena buat macam ni tau. Strength equal. Strength sama dengan asset. I nak you guys tahu ini adalah asset. Asset takkan membuatkan duit kepada you kalau you tak guna pakai. You beli rumah, you beli shop lot, you beli tanah. Tapi you tak sewakan, you tak dapat duit. You tak jual balik, you tak dapat duit. Setuju? Setuju. Asset atau strength diguna pakai baru dia dapat kelebihan, baru dapat keuntungan. Okay. So Puan Julaiza, knowledge, ilmu cara nak jadi kaya muda. This is very general, Puan Julaiza. Saya kalau boleh nak you spesifikkan. Ilmu macam mana nak hidup mewah. Contoh, alright? Kaya muda. Hidup mewah, you rasa mana yang lebih mudah orang faham? Jom kita brainstorm. Dr. Mazidah, Puan Suzy, Puan Julaiza, Puan Fatimah, rasa macam mana? Kaya muda lagi mudah faham ke? Hidup mewah lagi mudah faham? Hidup mewah. Serentak Puan Suzy dengan Puan Fatimah. Alright? Hidup mewah. Alright? So, kaya muda is actually your tagline, Puan Julaiza, betul? Okay. Road to kaya muda, that is your tagline. Alright? Tapi boleh cakap, you punya kekuatan adalah I boleh beritahu you macam cara nak hidup mewah. You nak beli Mercedes, umur muda, I boleh bantu you, I boleh ajar you. You nak beli rumah sekarang, I boleh ajar you. You nak pergi luar negara, macam mana dapat duit, I boleh ajar you. You nak buat bisnes, macam mana nak buat bisnes, I boleh ajar you. You knowledgeable gila, nak hidup mewah. Alright? Sebenarnya bukanlah you tahu semua benda. You tak perlu tahu semua benda, tapi you tahu macam mana nak tarik perhatian dia dan cerita apa yang you tahu sahaja. Alright? Kalau you perasan ustaz-ustaz, kebanyakan ustaz, mereka spesifik kepada pengajaran saja. Kalau mereka ajar tauhid, mereka ajar tauhid saja. Tak bermaksud mereka tak tahu yang lain. Mereka fokus. Fiqh saja, Arab saja. Hadis saja. Tapi tak bermaksud dia tak tahu benda lain. Sebabkan mereka fokuslah mereka cepat famous. Right? Cuba tengok Syamsul debat. Debat, ya. You dengar ceramah dia, balik-balik lebih kurang je. Tajuk yang pihak surau, pihak penganjur berikan adalah macam ni. Dia pergi cerita pasal tajuk, lala dia cerita balik apa yang benda yang sama dia cerita pada tahun-tahun sebelum ni. Benda sama je. So pattern dia macam tu je sebenarnya. Alright? So Puan Julaiza knowledgeable, nombor dua you punya extrovert atau friendliness you. You punya perangai you bagus. Dan yang ketiga, rasa-rasa apa dia? Puan Ju. Puan Ju, sebenarnya yang ketiga, I nampak you macam Dr. Mazidah. You ada net worth yang bagus. You kenal ramai orang. Setuju tak? Setuju sangat. You kenal ramai orang. Dan kenal ramai orang ni jadi kekuatan bagi you. Macam mana nak guna pakai kekuatan ni? You tahu tak siapa YBS ni? Oh, tak tahulah sekarang. Jom. I ajak you jumpa dia. Mana tahu boleh rapat, boleh jadi best friend dia, boleh buat bisnes dengan dia. I kenalkan. Orang Puan Ju nak ikut. Tak ajak I pun, sampai hati tak ajak I. Wah, mulalah. Right? Macam itu hari Puan Suzy. Coach nak juga jumpa si Mizal.
Nampak tak situasi dia? Betul, nampak. Alright. I tahu kalau I tak ajak Puan Fatimawati akan tanya-tanya banyak kali. So better aku ajak. Sebab I tahu perangai Puan Fatimawati macam tu. Alright. Saya cakap Puan Fatimawati mesti suka ni. I ajak terus. Sebab satu, benda tu secara fizikal dan dia dekat. You kena pergi terus ke sana. And you guys bertiga jauh. Puan Suci kat Kuantan, Dr. Mazidah kat Melaka, Puan Juleza kat Johor. So rezeki Puan Fatimawati. Alright. And in fact, and very last minute, I pun baru tahu sehari sebelum. I tahu, I terus contact Puan Fatimawati. Terus tanya dia. So Best tau. Kimi, satu benda. I dapat buat satu short video tau. Dekat Suki TV tu. Suki pula. Suka TV, Suki je. Suki TV. Video. Dapat buat satu short video tau. Macam impromptu tau. Just kita ambil gambar je. Lepas tu dia kata, okay boleh tak you buat satu short video introduction pasal diri you, company you, apa produk you buat. I kata okay. Pop, just like that. So, and you tahu tak? You tahu tak Puan Fatimah, video you akan dimain-mainkan dekat social media ads, akan dimainkan dekat TV sebagai promo untuk tarik perhatian orang. Wow, bestnya. Sebab kenapa? Nak tahu tak? Sebab profession you. Oh, toke produk ada, lepas tu apa MLM toke ada, syari'i lawyer ada, lepas tu pula ustaz ada. Program Suka TV untuk semua orang, dia akan cakap. Right? Kelebihan pada you. Okay? So, that's the good part. Puan Ju, you ada net worth dan guna pakai net worth tersebut. Kalau you perasan Puan Fatimawati, inilah yang Kek ni pakai, Amy Yusliza. Nak tak I kenalkan you dengan founder ni? Nak tak I kenalkan you dengan token ni? Nak kenalkan you dengan CEO ni? Sebab dia memang ada net worth yang banyak. Right? Dan orang nak duduk dengan orang yang ramai kenalan. Bukan famous mata-mata. Ramai kenalan orang nak duduk sebenarnya. Dapat? Dapat. Okay. Puan Suzy. I tengok dekat skrin sekarang Puan Suzy. You punya you friendly dengan orang sekeliling. Kalau you friendly dengan orang sekeliling, you tak ada masalah untuk confident sebenarnya. You tak ada masalah confident. Maksudnya saya cuma masa dengan orang yang saya kenal saja. Okay. You dengan orang luar saya jadi sombong. Automatic. Tak, itu introvert. You bukan sombong. You memang program you macam tu. Alright? Memang program you macam tu. You benda ni susah kadang nak ubah. I pun malas nak ubah. Alright? Kalau you macam tu, just utilize what it is. Alright? So, kalau you introvert, itu bukan kekuatan, itu adalah kelemahan. Friendly ni dia macam ni tau. You mudah jadi BFF, tu je. You susah nak berkawan, tapi berkawan you kalau dah berkawan you mudah nak jadi BFF. Ya. Alright. So orang-orang macam you ni biasanya memang tak ramai kawan, tapi kawan yang you ada tu you kena tahu macam mana nak guna pakai untuk kelebihan bisnes you. Alright. You takkan bercerai dengan orang tu. Faham tak? Ramai orang dia bukannya purposely bercerai. Sebabkan extrovert macam Puan Fatimah, Puan Ju, saya. Kita extrovert. Kawan-kawan, berkawan sampai tertinggal dah dengan orang yang kita dah kenal dulu. Sebab kita step forward. Puan Suzy, you kat sini saja. You macam ni saja. Dan makin lama makin besar. That's your way. That's your program. My program, I punya melangkah tu macam ni tau. Ke depan sampailah kita tak nampak dah. Faham tak? Sampai nampak tak? Nanti nak tunjuk. Sampai dah tak nampak dah. Alright? So that is me, extrovert. Puan Suzy, you cycle you makin besar. Could be slow tapi makin membesar kalau you nak besarkan. Alright, so that is not strength. I believe maybe kedua, kerja IT work admin. Kekuatan dalam saya. Okay. Yalah. Itu saya maybe you ada skill set. Yeah. This is skill set sebenarnya. Alright. Dan skill set ni you jadikan kekuatan macam mana dengan you mengajar orang. Sebenarnya you knowledgeable. Alright. Cuma you tak sampaikan lagi. You tak deliver lagi. Orang kena ambil kesempatan kepada you macam mana dengan you bagi tahu orang boleh ambil kesempatan.
datanglah belajar dekat I tahu buat benda ni. Tapi you faham tak? You kena buka tangan you supaya orang datang kepada you. Alright? Sama juga dengan bisnes. Aku jual ni, jual Lunabel. Kau jual apa? Aku jual Lunabel. Jual apa? Cuba buka tangan. Oh, Lunabel. Macam mana orang nak tahu kalau you tak nak bagi tahu? Faham You kena bagi tahu kekuatan you. Kimi, boleh I tambah lagi sikit pasal kekuatan Suzy? Silakan. Suzy, you have a very nice complexion tu Suzy. Kulit you Nice cantik. Complexion, kulit you cantik. Oh. You jual Lunabel. Jadi you boleh guna testimoni your muka you, kulit you cantik. You nak tak kulit lawa macam I? Makanlah Lunabel. Macam tu. Orang nampak muka you tau. So that is satu kelebihan you. Pasal you have good skin. Itu kelebihan. Right? Nampak? Oh, dia kembang tu. Nampak dagu dia kembang. Betul. Kimi. Ini tak jumpa lagi ni Kimi. Nampak dekat skrin je nampak cantik kan? Kalau jumpa lagi lah cantik. Cantik. Saya dah jumpa depan-depan dah. Ya ke? Wow. Malu dia. Okay. So, I believe the next satu adalah you punya knowledge. Nombor 2 adalah you punya circle. Sama juga. Macam Dr. Mazidah sama dengan Puan Ju. You punya net worth. Alright? Dan kat sini you tulis trusted. Trusted tak boleh nampak. It's very subjective. Orang tak akan tahu hari ni Puan Suzy pakai baju apa kalau you pakai coat. Orang tak akan tahu you pakai baju apa. Sama juga dengan trust. You kena buka baru orang tahu, oh dia ni trusted. Adakah dia datang, you kena bagi tahu I tahu you punya secret, I trusted. Dia rasa orang nak buat apa dengan you. Gila apa, mana ada orang confess macam ni. Faham tak? So trusted ni susah kalau you nak jadikan kekuatan. So you kena cari another thing yang boleh jadikan kekuatan. Agak-agak apa dia? Apa dia? Macam mana Kus? Apa dia kekuatan you? Yang saya dapat cari yang itu saja. Okay. Puan Suzy cari lagi satu, apa kekuatan you? Boleh? Boleh. Alright. Puan Fatimawati. Friendly tu memang semua orang nampak. You memang totally extrovert gila. Alright. Confident in myself, my service. Bagus and caring people. Okay. Puan Fatimawati, confident ni I rasa you boleh tukar supaya macam mana orang, you kena fikir macam ni tau, macam mana orang nak ambil confident ni sebagai kelebihan dia. Faham tak? Kalau you ada duit, itu kekuatan. Orang pinjam duit you. Itulah kekuatan yang boleh you leverage. Confident, macam mana you nak leverage confident you? Net worth you boleh leverage. Knowledge you boleh leverage. Confident you susah nak leverage. Caring you susah nak leverage. Faham tak? So confident and caring ni you kena tukar. I believe friendly is yes, you boleh leverage benda tu dengan you leverage you punya character. Orang suka dengan you and so on. Net worth could be your strength. You boleh leverage. Dan cari satu, apa lagi yang you boleh leverage agak-agak. Alright. Let me talk about myself, boleh? I share what is my strength. For sure. First memang I totally extrovert. Tapi I tak nak jadikan strength I. My strength adalah knowledge. Sebab I tahu benda ni I boleh leverage. Alright. Nombor 2, my strength adalah my net worth. I boleh leverage. Alright. Dan nombor 3 adalah mindset. Mindset I akan leverage. Sebab tu every morning kalau you perasan Puan Fatimah dan myself akan hantar quotes. You are totally motivated saja you boleh buat macam tu. Puan Fatimah dah berapa bulan buat benda tu kalau perasan. Alright, dan orang nak dekat dengan you dan orang nak berkawan dengan you sebab you totally motivated. Alright, I duduk dengan si Mizal bukan sebab I nak program dia ke apa sangat. Sebab gila mamat ni power gila, motivation dia. Inspiration dia power gila. Dia dah 50 kot. Yalah, mungkin muda lah bagi setengah orang. Tapi nak compare 50, you
Kerja sampai pukul 2 pagi, you bangun 5 pagi dan itu jelah rutin you untuk berapa puluh tahun. Right? Bagi I sangat power. Kimi, I tahu. I boleh Hmm. leverage on satu, I punya knowledge. Knowledge I daripada segi syariah, knowledge I daripada segi training, daripada segi berbisnes lah, yang mana yang I belajar. Lagi di satu, sana. tambah. You akan share knowledge kejatuhan you. This is very Oh, yeah. important. Alright? Semua orang nak, ada orang nak tahu. Orang macam I nak tahu apa kejatuhan you, apa kegagalan you. I tanya tu je, I tak tanya apa kejayaan you. Dengan Datuk Yassin Mizal pun, Datuk, apa yang fail Datuk pernah buat? Weh, banyak saya pernah fail. Apa dia? Macam mana you bangun? I nak tanya benda tu je. You dapat tanya dekat dia hari tu? Dapat? Dapat tanya? Dapat? Lepas tu apa dia kata? Dia biasalah kena tipu. Artis pun kena tipu. Alright, orang guna pakai nama dia. Alright, orang tak bayar, normal lah benda tu. Bisnes terjatuh, orang sailang dia. Coach, Right. nak tanya, kalau terjadi benda macam ni, macam mana kita nak kekalkan kita punya apa? Biasa kan orang kalau dah kena tipu, dah kena macam-macam tu semua dia jadi down kan? Betul? Macam mana dia nak kekalkan untuk Kalau you punya passion you besar, desire you kuat, you akan stay strong. Tapi dia takkan lama. Silakan Puan. Ni, boleh tak I nak jawab soalan apa ni? Suzy? Silakan. Ni I share dekat kelas mastery semalam dengan kita. Silakan. Okay, macam ni. Kita ni manusia ni, semua, you are responsible for your life, for your future, your past, your present. You are responsible for your life. Jadi the key is how to be 100% responsible. Ke atas diri you, kejayaan you, business you. Macam mana? Pertama sekali, you kena accept. Sekejap. Please take note. Tolong tulis nota ni. 10 perkara ni. It's very important. I dah went through malam tadi. Sesi kita malam tadi. Okay, tolong tulis nota ni. Silakan. Okay, so pertama sekali, apa dia punya key? You kena accept as is. Terima keadaan tu seadanya. Katalah macam you kata orang tak beli you punya Dunabel. Okay, fine. Terima. You buka booth dekat shopping complex. You beli stok sampai 50 kotak lah. Lepas tu you tunggu daripada pagi sampai ke petang orang tak beli. You jadi frustrated. Jadi satu, you kena terima hakikat. Okay, fine, aku dah buka booth daripada pukul 8 hingga pukul 6 petang. Nobody came to my booth, nobody bought my product. Terima hakikat. Accept the fact dulu. As it is. Biarlah orang nak kata you punya produk tak laku ke, peduli ke, just terima hakikat. Okay, I daripada banyak jam spend kat situ, my produk satu pun tak laku. Okay, itu satu accept as is. Keduanya, be at choice. You ada dua pilihan, be at choice. Be at choice tu bermakna you boleh memilih untuk bertindak. You punya reaction tu boleh positif or negatif. Kalau you bertindak negatif, you akan rasa, alah malas lah macam ni. Sebab dia 3 hari tak exhibition tu. Alah malas lah buka booth besok, nanti sama je daripada pagi tak ada orang je. Dah lah aku belanja berapa banyak, 10,000 nak beli barang ni. No, there's no sales. Okay, tu kalau you negatif tau. You choose to be negative. Tapi kalau you choose tak apa, never mind. Ni for first day ni. Second day, I make sure I buat apa-apa. I menyanyi ke, I buat pakai lawa-lawa ke, tarik orang, mesti orang datang jumpa I. So you choose to be positive. You choose to be different. No, it's a matter of choice. So be at choice. Yang ketiganya, you set intention. Set intention tu maknanya you punya mindset. You punya mindset, okay, I want to make money. I want to be successful. I want to be rich. I want to be happy. I want to be confident. Bila orang nampak, orang suka tengok you. Muka I cantik kot. Takkan you tak nak muka macam I. You set the intention that people akan beli kepada you. So bila you ada 3 benda ni, you akan sentiasa positif. Kena side, tak ada siapa yang akan motivate you. Macam Kimi, tak ada siapa motivate Kimi. I pun tak ada siapa motivate I. I sendiri motivate diri I tiap-tiap hari. So that I can motivate other people. So I can give positive energy to other people. That's how you know about sales. That's how you know about business. Orang kena tertarik dekat you sebab you ada satu orang yang akan menarik orang pada you. So in order to do that, you amalkan 3 benda ni. Tak kita je. Terima kasih. Alright, fantastic. Tapi itu pegang kepada Puan Fatimawati dahulu. Sharing ni, I believe you guys pernah lah dengar. Tapi sedikit kat sini, here, there, here. Bersepah-sepah. Ni compile.
Daripada buku apa ni Puan? Yang ni I dengar sharing daripada satu penceramah yang terkenal lah, Puan Sabaria Jusof. Dia buat Be Wealthy. So dia memang train to tukar you punya mindset. Kalau you macam let's say you punya mindset macam biasa-biasa, dia akan jadi you punya mindset luar biasa and you will produce extraordinary results. I memang follow dia. Alright, fantastic. So now dapat kan semua point tu? Dapat. Okay, fantastic. So I nak go through kita punya assignment sebenarnya last week. Alright, kalau you perasan what are your targets? Alright, what are your business? And also banyak kali I rasa I hantar reminder dalam WhatsApp group tentang you punya business weekly performance tracker. Aduh. What tu? Ada ke? Biar betul Puan Fatimah. Banyak kali I hantar. I ingatkan daripada last week. I cik hantar link lagi. First, saya tak hantar, tapi saya tak faham macam mana nak isi. Jangan risau, semua orang tak hantar. I buka, kau surprise. Kosong lagi? Ke aku buka file lama? Ada semacam tu. Faham tak? Rupanya lah memang kosong lagi. Ni kalau dekat-dekat ni kena rotan semua ni. So, kat sini, tak apa, kita akan go through nanti tu. Kita akan pergi kepada targets. What are your targets? Rezeki team, prospect and sales. I can see that yang kat sini dah submit Puan Julaiza. Puan Julaiza tak ada, kita skip dulu. Dr. Mazida. Okay, Fatimah ada. Service, Puan Dr. Mazida. Retail, okay. Alright. I believe service dengan produk ni is basically Puan Julaiza, Dr. Mazida, you dah tahu dah benda ni. Cumanya, apa yang you guys kena tahu adalah what is your strategy. Tolong tengok dalam buku nota anda. Apa yang you isi dalam WhatsApp group ni adalah dia punya structure. Yang you isi ni structure. Tapi macam mana nak mudah dapatkan, macam mana nak mudah you buat adalah dengan you masukkan strategi. Bila ada strategi, tujuan strategi adalah untuk memudahkan plan tersebut. Nak melajukan plan tersebut. Alright, itu tujuan strategi. Saya ambil contoh. Kat sini. Mana yang paling banyak, yang paling laku? Puan Dr. Mazida. Dalam banyak-banyak servis ni, unit trust, fixed income investment, lepas tu private retirement, investment consultation, recruitment. Mana yang paling laju? Yang paling ramai orang jumpa you atas tiket mana? Yang pertama tu, retail, unit trust investment. Retail. Investment consultation tak ramai orang datang? Sebenarnya dia sekali jalan dengan yang pertama tu. Cuma you kena identify sebenarnya dia ada difference sedikit. Dia mesti ada difference. Kalau you letak nombor, rupanya yang betul-betul nak ramai orang tanya tentang investment consultation. Dia tanya dua-dua. Tapi ada setengah dua meeting tu dia tak tanya pasal consultation langsung. Ada yang langsung tak tanya pasal retail, pasal investment tu, interest investment. Right? You can acknowledge benda tu by putting numbers. Baru you nampak the difference. Dan difference macam mana? Satu dari segi berapa ramai yang tanya. Lagi satu, you akan tengok berapa lama dia tanya. Oh, dia tanya. Rupanya, I tengok record dalam masa seminggu, orang yang tanya tentang investment consultation 23 jam, yang tanya tentang retail unit trust investment hanyalah 13 jam. Baru you nampak kat mana dia punya differentiation-nya. Alright? So, bila you nampak benda ni, kat sini baru you tahu, okay, yang mana nak kena fokus adalah mana yang ramai tanya. Okay. Alright? Itu yang you nak masukkan strategi. Itu yang pertama, yang kita namakan dia front end business. Alright? Front end business adalah benda yang orang cari selalu. Benda yang orang nak dekat kepada you. Tolong tengok dalam buku nota you guys. Benda orang yang ramai nak, market dia besar. That is front end business. Back end business adalah produk atau servis yang easily you jual tanpa cerita banyak. Itu back end business. Alright, I ambil contoh kepada myself. My front end business adalah training, tapi training macam mana? Training yang percuma. Orang ramai gila nak. Okay, kita buat, this is my front end business. Back end business, I upsell product.
Sebab I cakap sekali, siapa nak boleh beli, tekan link ni. Pop, sebab senang. Right? Walaupun produk tu harga dia RM12, RM39, RM89, orang mudah nak beli. Betul tak? Jadikan back end. Tapi bila kita equalkan balik front end dengan back end ni, sebenarnya kalau you put target lebih kurang sama je capai target ni. Ini nama dia strategi. Okay? Contoh Puan Suzy. Kalau Puan Suzy pandai make up dengan orang, I nak ajar kelas-kelas macam mana you nak make up untuk you untuk wedding, majlis wedding. Kelas make up percuma. Tapi habis kalau make up upsell you Nabel. You cantik luaran dan you kena cantik dalaman. Okay. Nampak tak? End up, you tak jual produk. You jual program. I nak ajar you guys cara-cara nak make up. Cuma je. Khas untuk pekerja-pekerja dekat Maybank. Sebab kenapa? You ada kenalan dekat Maybank. You ada kenalan dekat Sapura. Nampak tak? That is strategy. Front end, back end. Dapat? Okay. So kat sini, you punya training. Okay, training. Kenapa saya sebut training? Service, product, training. Ini adalah another business stream. I nak you guys faham, business stream adalah aliran bisnes dalam bahasa Melayu. Revenue stream adalah aliran duit masuk. Revenue stream dengan business stream. Ramai antara kita, dia cerita pasal business stream. Oh, kalau ajar makeup, lepas ni produk, lepas ni jual baju, itu semua business stream. Business stream adalah bisnes yang berlainan program, berlainan agenda, berlainan industri. Itu business stream. Revenue stream adalah aliran duit masuk yang berlainan. Contoh, Dr. Mazidah nak fokus kepada contohlah you punya front end adalah investment consultation. Macam mana you nak sampaikan consultation? Itu yang kita namakan revenue stream. Okey, kita buat secara physical event, kita buat secara private group, kita buat secara dekat YouTube, social media, dekat mana lagi? Dekat website kita. Kita buat secara live, kita buat dekat dalam masjid. Itu adalah punca market you jumpa you. Punca market you datang kepada you. Itu nama dia revenue stream. And ciri-ciri revenue stream, I beritahu saya siap. One of it adalah, sekejap. Satu, revenue stream adalah melalui, ini digital. Ada beberapa perkara yang membuatkan revenue stream you masuk melalui digital. Pertama adalah melalui social media. Pertama sekali adalah melalui social media. Kedua adalah melalui e-commerce. Alright? E-commerce. E-commerce ni website lah. Alright? Dan nombor tiga melalui marketplace. E-commerce nanti Dr. Mazidah dah boleh go through lah dengan Puan Syahiza untuk website. Ya. Okay. In progress. Okay. And then marketplace. Marketplace ni macam Shopee, Lazada, marketplace Facebook. Banyak lagi marketplace. Alright? And then melalui apa? Okay, itu melalui digital. Selain daripada tu, cara lain nak masukkan revenue stream adalah melalui IP, intellectual property. Nanti pasal IP ni kita akan buat talk khas untuk you guys. Melalui brand, itu revenue stream. Sebab tu penting Dr. Mazidah you punya brand. Contoh, you cakap dekat team you, tak apa, you jual nama I. My profile is very strong. Ni memudahkan untuk you buat duit. Tapi I akan ambil 5% hasil daripada tersebut. You ambil royalty. Dan benda itulah dalam sistem you override commission staff agent you, betul? Ya, betul. Sebab tu you leader tu dah ada kat sini, siap royalty. You dapat royalty daripada sebab you jaga team you. Alright? And then apa lagi? Melalui consignment. Itu adalah antara contoh revenue stream. Puan Suzy ada produk tu letak dekat kedai jamu. Produk tu letak dekat klinik-klinik general practitioner atau dentist. You letak produk tu dekat pharmacy. Kategori consignment. Alright? Dan apa lagi? Melalui kontrak. Pun boleh macam Dr. Mazidah dah tahu dah kontrak dia. Ada kontrak bayar bulan-bulan semua kan. Puan Juleza pun sama. Puan Suzy pun boleh buat kontrak. Ikat kontrak dengan mana-mana syarikat besar untuk you supply Lunabel premium gift sebagai birthday gift. So kalau staff tu ada 100 orang, you akan dapat
You akan dapat mungkin bulan ni 30, bulan esok 8, bulan depan lagi 13. Dia akan berubah-ubah, tak apa. Tapi you dah ada kontrak. Selama 12 bulan memang syarikat tu akan appoint you uruskan birthday gift. You dah ada kontrak tu yang secure you punya revenue stream. Semua perkara yang I beritahu you guys tadi, kita namakan dia passive revenue stream. Right? Manakala active revenue stream adalah melalui affiliates, agent-agent you, alright, melalui sales team, melalui customer service, melalui referral partner, melalui social media personal, melalui apa lagi? Melalui messaging platform, YouTube, WhatsApp, Telegram, Messenger, itu semua messaging platform, itu semua kategori aktif. Okay? Ya, okey. Alright, fantastic. So, dapat Dato' Mazidah? Ya, dapat. Okay, and then kita pergi kepada you punya team. Okay, you punya team. Kejap. You nak part time 3 orang, full time 10, partner 2. Betul? Itu target. Target. Alright, target team. Dan you tengok target team you, kalau you perasan RM tu ada tulis RM. Ya. Ada kan? Okay. Tolong take note Untuk RM ni, mana Dr. Mazidah punya? You ada you punya notes tu? Okay, dah berah. Okay, tak apa. Intern, tak ada. You memang tak target intern. Part time, RM1,000 sebulan. Kena dia punya KPI Income dia lah, commission. Oh, ini yang you bayar ke atau apa yang macam ni? Yang dia kena hasilkan? Apa yang dia dapat? Maksudnya apa yang you bayar pada dia? Bukan, apa yang company akan bayar pada dia hasil daripada production dia. Dan dia punya target adalah? Maksudnya target saya untuk part time at least dia kena ada income RM1,000 sebulan. Itu yang dia dapatlah daripada syarikat? Betul. Okay, alright. So, kat sini untuk part time dapat RM1,000 sebulan, full time RM2,500 sebulan, partner RM2,000 sebulan. Alright. Ini you punya overhead. Alright. Tapi nak tahu tak macam mana cara nak versus revenue? Kat sini kalau you perasan tajuk dia team versus revenue. Alright. Itu yang you bayar pada mereka, itu gaji mereka. Tapi berapa yang mereka kena hasilkan sebenarnya? Berapa mereka kena hasilkan? Tulis kat situ darab 10 kali ganda. Kalau you bayar dia gaji RM1,000 kepada part time sebulan, berapa dia kena dapatkan? RM10,000 sebulan. Kalau full time RM2,500 you bayar dia kena dapatkan RM25,000 sebulan. Alright? Partner, you bayar dia RM2,000, dia kena bagi duit kepada syarikat adalah RM20,000. Dia kena bagi sales kepada syarikat RM20,000. That's the ratio. The simple ratio. Alright, in detail I tak nak ajar kepada you, nanti you akan pening kepala. Kita ambil very basic. Alright? Tapi susah tak agak-agak part time nak buat RM10,000 sebulan? Dr. Mazidah rasa? Okey, dia kena buat 50,000 production untuk dapat 1,000 sebulan. Berapa in total RM untuk orang tu? Dalam RM. 50,000 production, berapa RM tu? RM 50,000 investment. 50,000. My target 10,000 je tadi, my formula. Alright? Tapi cerita dia macam mana nak mudahkan dia dapat 50,000 sebulan. Itu kita perlukan strategi. Okay. Okay. Strategi is totally custom made. Sebab strategi full time, budak part time tak boleh pakai. Ya, betul. Memang tak fit. So you kena bagi different. Sebab tu, ini yang I kaji kita buat kat syarikat kita. Kita punya sales untuk produk, kita predict sebulan, sekejap 686,000 untuk part timers campur dengan full time 294,000. 294,000. Kita target sales on par minimum 980,000 sebulan untuk produk saja. And kalau kita tengok secara detail, budak part time
punya group part time yang group full time. Group full time kena dapatkan minimum 294,000. Group part time 686,000. Lagi banyak daripada budak full time. Kenapa boleh jadi banyak? Sebab strateginya berbeza. Full time, tolong take note budak-budak full time yang I punya full time, strategi dia you kena buat approach 3 jam you punya sales. Budak-budak part time you punya approach adalah you bekerja sekali sehari, sekali seminggu. Berapa jam terpulang pada you, tapi ini sahaja orang yang you boleh target. You target 2-3 orang dalam seminggu. Full time target dalam 20-30 orang seminggu. Dia punya differentiation strategy. Tapi part time target kepada key player, target kepada manager, target kepada YB, target kepada imam. Sebab kenapa? Dengan target macam ni mereka boleh jual bukan satu-satu. Mereka boleh jual sekali 50 unit serentak. Itu strategi dia. Kita siap ada list targeted audience, siapa yang you boleh kejar, apa skrip. Itu semua strategi kita dah sediakan. Bukan dia fikir pandai-pandai. Kalau you nak dapat sale, you kena bantu agent you dapatkan sale. Kalau you nak sales you banyak, you kena bantu agent you dapatkan sales banyak. Betul. Tugas you untuk bagi all this strategi tu. Ya. Okay? Ya, faham. So now, kat sini, you kena faham strategi dia berbeza. Full time, part time. Dan macam mana boleh ramai, I tahu kalau part time I bekerja hanya macam ni, I kena main dengan volume. Strategi dia volume. Strategi lagi satu adalah bermain dengan quality. Quantity versus quality. Alright? Full time quantity. Full time quality. Part time quantity. Alright? Yang part time ni mungkin dia beli setahun sekali. Tapi yang full time every week beli. Strategi totally different. Ini tolong take note khas kepada you guys. Puan Fatimah Wati sebenarnya paling kena take note. Sebab kenapa? Kalau you nak you punya case banyak, ini cara dia. Dari segi sales team. Right? Sebab Puan Fatimah Wati kenapa kena penting gila? Sebab saya dalam bidang services. Sama macam Puan Fatimah Wati. Sebab tu apa yang saya buat Puan Fatimah Wati kena copy 100%. Dan ini yang kita bincang dengan Puan Fatimah Wati waktu jumpa. Ini sebenarnya dia punya game plan. Ni kalau I tunjuk dekat you guys ni serabut ni. Tak faham ni. Pusing-pusing ni secara dekat lagi. Pusing-pusing ni benda ni semua tak faham. Ni pun I tak nak bagi. Puan Fatimah Wati masih ingat ke benda ni? Tak dengar Puan Fatimah? Jauh, langsung tak dengar. Okey. You dekat dia beri. Ini you janji nak kasih I kan, you nak buat untuk I sebab you hutang I banyak. Betul. Yes, betul. Memang I tak buat lagi. I tak sempat lagi nak pegang benda ni. Serius ni. Ni sebenarnya memang I boleh cakap rezeki banyak masuk lah, alhamdulillah. Tapi I tak boleh cakap benda tu alasan. Sebab tu dengan Amy, I cakap dengan Amy, you kena bantu I. I nampak orang staff minggu ni juga. I dah urgent gila. I banyak gila kerja nak kena buat. Alright. In fact, habis sesi ni, I ada interview beratur 8 orang. Alright. Sebab business good. Tapi kalau kita tak upgrade cara kita handle pun susah. Alright. So now, you guys nampak strategi dia? Nampak semua? Alright. Ada soalan tak? Sebab kita dah hampir tamat. Saya nak tanya, macam Silakan. social media strategi tu, for example dalam Facebook lah, Okay. untuk personal brand, dia punya limitation tu, macam saya kan, katakan contoh kita nak bagi, yelah mesti of course kena ada limitation apa yang kita cerita tu kan. Dia punya limitation tu how far dia boleh pergi in terms of contohnya for example kita nak looks like macam expert kat situ, how far kita boleh ceritakan kita punya maybe
Saya rasa strategi tak sesuai kot. Ni nak cerita kat social media. Yes. Kita nak Okay. tahu kita knowledgeable lah, for example. Okay. Dr. Mazidah, I believe unit trust payah gila sebab you banyak terikat dengan polisi. Itu tak boleh sebut, ini tak boleh sebut, itu tak boleh buat, ini tak boleh buat, betul? Ya. Ramai sangat ejen unit trust datang kepada saya. Oh, saya nak buat macam ni. Apa yang gua ajar dekat social media nak buat, tapi polisi tak benarkan. Saya punya lesen boleh kena tarik. Betul? Saya boleh kena amarat, saya boleh kena buang, macam-macam lah. Alright? Cerita dia, saya nak ingatkan balik you tak jual produk. You jual diri. Alright? Puan Suzy tak jual Nabel. Puan Suzy jual Puan Suzy. Puan Fatimah tak jual kes. Puan Fatimah kalau menjual lagi orang takut. Kau nak cerai tak? Aku boleh buat kan. Memang orang lari. Sebab memang tu kerja dia, nak ceraikan orang. Alright? Kerja Puan Fatimah sebenarnya adalah bukan secara kasar orang nampak macam jahat kerja ni. Tapi dia adalah problem solver. Cuma orang tak nampak problem solver tersebut. So tugas you adalah menampakkan dari perspektif berbeza. I tak nak nampak macam jual unit trust. I nak nampak macam expert dari segi kewangan. Sama macam Puan Julizan. Game you dengan Puan Ju sama. Macam mana nak buat? I banyak cerita tentang macam mana you nak beli rumah usia muda. Macam mana you nak beli rumah kedua dengan zero deposit. Macam mana you nak beli kereta Continental. Macam mana you nak lari tax. You cerita benda related kepada kewangan saja. Dia ni siapa? I am investment consultant. So Puan macam mana macam ni? Faham tak? Orang akan tanya detail kalau dia dah nampak you, dia dah faham you, dia dah suka you. Tugas you adalah untuk buatkan orang nampak you dahulu. Cerita benda-benda yang best. Nak dapat target yang best. I nampak tadi you punya target B2B, B2C and so on. B2B you easily boleh dapat sebab you punya network. Tapi B2C, macam mana dapat B2C adalah you pergi kepada market, bukan market datang kepada you. Betul. Alright? Orang ingat strategi ni strategi B2B. B2B, yes, you kena datang kepada orang. In fact, B2B, kalau you betul berkualiti, orang datang pada you. Orang tolong referkan pada you. B2B. Tapi B2C, sebab kenapa minta maaf bercakap, B2C ni kategori low-minded. Dia punya level pemikiran, dia belum sampai ke arah macam profesional. Belum ke arah companies. Mereka tak fikir, oh rupanya kena datang ke? Tak tahulah. Memang bukan salah dia, memang mereka tak tahu. Kita tak boleh nak salahkan dia. Sebab tu kita kena salahkan diri kita kenapa tak pergi kepada mereka. So bila you nak pergi B2C one by one, penat. Pergi dalam kumpulan. Kalau boleh saya nak carilah macam you are my network. You kenal tak siapa dekan dekat UiTM Lendu Melaka? Bagi tahu kat UiTM dekan tu, I nak buat talk tentang kepada student and year student macam mana mereka nak beli rumah pertama, macam mana mereka nak beli kereta pertama. I nak buat talk tentang tu. You tengah dapatkan massive crowd dalam satu dewan. Berapa ramai? Kalau boleh dalam dewan tu, please make sure lah dia 300 orang. Itulah prospek yang I nak you tulis dalam report. Prospek I minggu ni 323 orang. Ramainya. Sebab you target pada orang yang betul. You target pada dekan. You nak menjual kepada student tapi you target kepada dekan. Alright? You nak jual kepada staff Maybank. You target kepada branch manager Maybank. Faham That is the game yang kita nak play dalam SEO coaching. Alright? Kimi, I punya Kimi you tak cover lagi. I dah cover. Apa yang I tak cover lagi Puan Fatimah? Banyak dah I cover. Apa yang Dr. Mazidah, I beritahu pada Dr. Mazidah sebenarnya adalah you punya. Right? It's totally sama je. You nak student law ambil mentoring, lawyer empower training dengan you jangan jual kepada student. Jual kepada mak bapak atau jual kepada dekan. Sebab mereka pay master. Tapi memang I minta every week pun jumpa dengan dekan. Tapi proses you terburu-buru. Dah datang, so student you pergi program I. You dah datang, I jual ni, belilah sekarang. Sebab tu orang lari.
Orang tak suka dijual. Orang suka benda free. Faham tak? Tapi macam mana I nak dapat duit kalau semua benda free? Itulah nama dia strategi. Ingat tak I cakap tadi? Front end, back end. Kalau you equalkan balik sebenarnya sama apa yang you dapat. Kalau you compile semua. Alright? And strategi ni kita dah pakai daripada sejak 2018. Ramai orang debate dengan I. Mana ada kerja free? Orang bayar I mahal, okay? There is nothing free in business. Ya, sebab tu kau kekal miskin. Bahasa kasarnya. Sebab you terlampau ego, tak nak dengar opportunity baru. I dah tengok ramai gila orang yang menolak idea ni. I tengok susah nak makan, berhutang dengan orang. Cerita dia satu je. You turunkan ego, you cuba praktis dahulu cara baru. Sama macam, aku tak main lah social media ni, aku lagi suka public phone. Cuba tengok kat mana je ada public phone sekarang. Alright? I tak pandai lah pakai iPhone. iPhone terbaru keluar, dia lah orang pertama beli. Alright? I tak pandai pakai Mercedes. Dan macam mana you boleh bawa kereta? Faham tak? So you kena betulkan diri you dahulu. Alright? Ini ada tengok lama pattern ni. Kenapa kita bagi free? I nak you guys faham. Kita nak tarik audience dahulu. Kita nak duduk dalam massive crowd. Kenapa? Sebab syarat orang beli bisnes you berfunnel. Ada corong. Bermula dengan audience ramai. Yang suka datang 500 orang. Yang suka mungkin 350. Yang berminat mungkin 30 orang. Yang beli hanya 3 orang. So kalau you nak 30 orang beli, yang datang you punya program perlu 30,000 orang. Macam mana you nak dapat 30,000 orang kalau you charge? You boleh dapat kalau nama you setanding Datuk Dr. Azizan Osman, setanding Tony Robbins, you boleh dapat. Cerita dia, jiran you pun tak kenal you. Faham? Ya, Sebab faham. tu perlu free dahulu. Okay. Nampak Puan Fatimah jelas Me myself, kalau you tengok likes I banyak kat Facebook, I pun masih lagi takut nak charge RM30. Dan my mentor cakap, Kimi dah sampai masa kau charge at least RM30. Kimi, Yang mentor you free siapa pun tak Kimi? lama. Mentor you siapa? Mentor I, dia orang luar. Taklah mentor I secara direct sebenarnya I believe you kenal orang tu. Our BNI members. Alright, nanti I akan ceritalah siapa, dia rahsia. Okay, sebab program ni record. Okay, sekejap, I pause dulu. Okay, so now, dapat ni semua? Ya, dapat. Alright, I don't want to waste any time. I believe I dah explain kebanyakan perkara. Dan I nak you guys guna pakai you punya strength. You dah nampak target you. Alright, target I nak you guys buat satu perkara. Pertama adalah you isikan Google Form yang I dah buat. Google Form ni I ambil masa dekat 3 jam. Dan please buat untuk I bantu business you guys. Yes, Puan Ju? Kenapa I just read only je tak boleh nak masuk kan? Tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Tak nak key in. Read only. Kau dia tekan dekat tempat pen tu kot. I dah open kepada public. Sepatutnya semua orang boleh isi. Tapi you jangan share dengan orang lain pula. Hanya korang je boleh isi. Sepatutnya share ni anyone kepada semua orang yang dapat link ni. Sorry? Sebab I suruh I punya PA buat apa tu, bagi link dekat dia, so dia masukkan tapi tak boleh read only. Then I masuk, I buka pun read only, tak boleh nak tu. Okey, apa you punya email? Bawah tu ada kolom kan kita nak masukkan. Betul. Ada right Cuba isi email you guys dekat ruangan chat room sekejap. Saya key in satu-satu email. Cuba tulis dulu email dekat ruangan chat room. By email I rasa okey kot. Okey, cuba tulis email. I cuba registerkan satu-satu email you guys. Okay. Sebab you tak share kot Kimi. I think that's why kita tak dapat. Kita tak boleh buka. I share banyak dah. Okey. Cuba tengok okey. Dr. Mazida dah. Okay, Puan Ju pun dah. Puan Ju, yang ni jangan kongsi kat pada ramai orang benda ni private. Kalau boleh, kalau PA you saja yang dapat. Ya. Yang ini
Ni just nak beritahu you guys lah. Ya. Macam mana cara mudah nak buat benda ni adalah sebenarnya dengan PA you guys atau staff you guys yang key in. Sebab ini bukan kerja you guys untuk key in. Ini kerja team you untuk key in. Tapi I tak ada PA, I kena key in sendiri lah. Kena jadi PA cepat. Jadi Kena jadi PA staff lah cepat. Kak. Yeah. Memang Betul lah, apa ni, I tak boleh nak tulis. kan? Puan Fatimah, email you Ada hantar lah. dekat? You hantar dekat? CEO coaching. Oh, you dekat group eh? Kat chat. Oh, kat chat. Okey, sekejap. Okey. Memang tak boleh key in lah Ju. Dia tak dia nak tulis. Hari semalam dia nak masukkan maklumat tak boleh. Tak boleh. Saya cakap you try balik lah. Dia pagi tadi pun dia kata tak boleh nak hantar. So buka tak Okey boleh. lah. Ada, at least adalah reason tak key in lagi. Bagus lah Ju. Selamatlah kita kan. Selamat lah. Nasib Alright, baik. padahal baru nak buat, baru perasan. Saya tumpang selamat. Okay, cuba tengok. I dah key in, I dah masukkan nama you guys dalam email. Cuba buka balik link tadi. I copy paste lagi sekali link dia dekat ni, dekat dalam show coaching. Dapat? Okay, dah dapat. Dah boleh key in Cek nama. So, first thing first, I share screen sekejap. Okay, I pause sekejap. Recording. Mana recording? Boleh? Okay. So, fantastic. So, I wish you guys fully understand about topik kita pada hari ni. Hari ni santai sangat CEO coaching kita, just to understand your master plan. And seriously, I really need you to update every week your weekly performance tracker. Sebab I rasa macam I tak utilize korang punya kekuatan untuk perform Betul. business tu. Alright. So please, I really need you untuk audit supaya I boleh manage whatever gets done, whatever ayat dia. Whatever gets measured, Measured. managed, what gets audited. Whatever get managed get done. So I tak boleh nak measure you guys punya performance. So I really need untuk you guys key in benda tu untuk audit. Kimi. I sajalah curious kan. You kasi apa ni tagline untuk ni Dr. Mazidah? Belum lagi. Last time dah final ke? Doktor? Cadangan ke? Share lah apa? Share lah. Silakan. So kita boleh kasih pendapat. Saya belum finalize sebenarnya. It doesn't Hari matter. ni saya dah bagi. So, apa yang you Alright. nak letak? Yang itu hari option you apa Dr. Mazidah? Hari tu mula-mula saya bagi apa? Mana nak cari dia tulis tu. Dah 2 kali submit, dah 2 kali hantar hari tu kan? Betul. Apa dia? Sekejap. Okey. Mana dia? Builder, millions dollar builder hari tu. $1 million builder. Sekejap. Second one? Hashtag ke apa? Hashtag ke tag? Hashtag Your and tagline. Your tagline. Tagline The $1 Million Producer Leader. Lepas tu The $1 Million Producer Leader. Itu satu yang mula-mula. Lepas tu rasa macam nak tukar lah. Lepas tu yang next I bagi your tagline. Build strategy and confidence does build your wealth. I rasa the first one better tapi dia panjang sangat kot. You kena buat 3 perkataan. Leave out the $1 million builder. Itu lagi sedap. Okay. The $1 Million Producer Leader, The $1 Million Builder. $1 million builder. Senang sikit orang nak ingat dan senang sikit orang nak sebut. Betul? Yeah. Lepas tu, Hashtag you? Hashtag? Hashtag hari tu your investment partner or your investment partner hari tu. Hashtag 2 patah perkataan saja. Satu representing your result, satu kalau boleh representing you atau your client. Mana hari tu dah hantar. Hashtag kalau your investment partner tu macam biasa je kan?
Dia tak macam boleh pasal dia 3 perkataan, dia kena 2 perkataan je. Contoh macam I kan custody fighter, macam Ju tak couple coach. Jadi represent apa dia punya produk, apa dia punya, apa dia punya peranan lah. Macam I custody fighter, I fight for custody, I'm a fighter, macam tu. Dia 2 perkataan je. dia bendanya kita punya aim adalah creating wealth. Maksudnya mencipta kekayaan kan, creating wealth. So dia punya Ya hashtag lah, wealth creation. Hashtag wealth creation. wealth creation. Okay ke Kimi? Hashtag tu bukan dia represent orang. Represent you. Kalau I rasa hashtag tu million master. Apa? Million master? Million master. Master pasal apa? Sebab She's a you master in mastery untuk buat juta dan you mastery untuk produce orang yang boleh buat juta. You ada master. Million master. Million master. Master millionaire. Millionaire master. Tapi kalau you nak sambung dengan you punya title pun bagus. Million doctor. Millions doctor. You memang doktor PhD ke? Yes. Dr. Mazida PhD dalam apa, Doktor? Technology Management Innovation. Alright. So I rasa tadi tagline tu dah bagus dah. Yang tadi you cakap apa? I rasa you dah tak ni. Kimi, Dr. Millionaire. Hashtag Dr. Millionaire. Dah. DR Doktor rapat DR, lepas tu M huruf besar, millionaire. Rapat Dr. Millionaire. Jadi dia ni bukan kaling-kaling ni doktor ni. Boleh belajar you cara buat duit. So dia very catchy lah, Dr. Millionaire. Okay. Dr. Millionaire. And Yeay, dah settle. hashtag tadi, jap. Dia punya tu tadi. Tagline tadi tu, dah lupa pula. Yang mana satu Yang tadi the first one you bagi tahu tadi tu, apa? Oh, the $1 million producer leader tu tukar kepada the $1 million builder. $1 million builder. $1 million builder. Okay. Builder. Okay, Satu settle. hashtag. Dr. Millionaire. Satu tagline. Dah boleh rename ni? Rename terus. Suzy. Saya semalam ada cakap dengan coach tapi dia jadi macam kelakar pula dia punya jadi tagline. Puan Suzy tak apa. Jangan bagi pada Puan Suzy. Nanti dia jadi 3 hari, 3 malam dia tak boleh tidur. Dia fikir dia. So decide sekarang. Decide sekarang. You cannot. Okay, Sebab jom. you buat masa tau. Okay, Buat masa. cepat. Kita nak kena settle ni Bantuan cepat. dia, result daripada Puan Suzy target adalah untuk generating more agent. Itu Puan Suzy punya Apa goals. Nak generate more agent. Sebab based on behavioral Dr. Suzy. Alright. Puan Suzy kita. Amin. Alright. Puan Suzy. Okay. For your information, Puan Suzy bukannya numbers oriented. Puan Suzy adalah people oriented. Ya. Alright. Puan Suzy bukan orang yang strategi. Puan Suzy adalah orang yang dia lebih kepada motherly. I dah betul I tak cakap motherhood, dia motherly. Alright. So itu Puan Suzy. Kalau you cerita nombor, Puan Suzy akan jam. Okay. Ya. Right? Betul. So Puan Suzy dia kena cerita benda yang sweet, benda yang emotional, benda yang ke arah people. Itu Puan Suzy. So orang-orang macam Puan Suzy, just for information, kalau you ada team yang macam ni perangai dia, kita ada 2. Satu result oriented atau numbers oriented, satu lagi people oriented. People oriented ni, dia orang jadi macam kalau I suka tengok awet tu macam tu, I suka tengok dia punya kejayaan orang tu. All these examples, the talk is related to human. Itu cara you nak engage. Before I lose my train of thought, hashtag beauty mama. Oh. Beauty mama. Hashtag beauty mama. So dia dah fikir. Hashtag beauty mama. Sebab you, produk you kecantikan. And then you focus kepada, nak building relationship tau. Macam kita dalam kita punya chapter, we have this property mama. So dia memang very motherly.
kan. Tapi dia jual property. So she call herself, kalau nak cari property, cari siapa? Property mama. So you should do the same thing now. You bahasakan diri you dengan anak apa? Mami. Suzy? Mami. Mama. Mama. So, Mama, okay. Tapi dulu saya pernah dekat bina PB dekat Facebook, saya bahasakan diri saya mama. Ada yang menegur, kenapa nak bahasakan diri mama sedangkan saya masa tu masih muda. Kau hati lah. Dia macam ni tau. Alah, benda ni sama je. Semua perempuan sama. Umur 27. Kenalkan Kak T kepada mereka. Kak T, umur you berapa? 27. Kenapa kena panggil akak? Sebab ramai orang bawa I, dia 2 bulan muda daripada I, panggil I akak. Faham tak? So perempuan normal sangat. Kenapa nak kena panggil akak? Berapa umur you? Umur I 32. Okey, umur dia 45. Kenapa dia kena panggil you kak? Faham tak? Sebab dia rasa macam this is about ego. This is about brand. This is about something yang you eager nak. So, tak kisah sebenarnya Puan Suzy, you nak panggil akak, mama terpulang. As long you tahu kenapa kena buat macam tu. Ya, betul. Tak kisah sebab it's for you, bukan for them. Betul. Orang cakap, you cakap je. Mama. You think mama okay, tapi you kena ingat target you fokus you adalah mama, yes, related dengan you punya behavioral, related dengan you punya goal. Tapi you punya result yang datang dekat you ni jadi kaya ke jadi cantik. You kena tahu, you punya target adalah untuk kembangkan tim supaya tim you buat duit. So mama, I setuju, tapi beauty is not the result yang you akan guide mereka. You akan guide mereka untuk buat duit tu untuk jadi cantik. Buat duit. Mereka agent you yang guide klien-klien mereka untuk jadi cantik. Kimi, I mean, sorry to say lah. Tapi I rasa macam tak related dengan what she's selling, you know. Pasal she's selling kecantikan. Macam you memang dia buat, I mean, untuk apa ni, on the road to MDRT lah untuk jadi kaya. Sama juga macam Dr. Mazidah kan, millionaire kan. In terms of finance lah. Tapi macam she's selling something totally different. Walaupun dia punya target adalah untuk dapat agent. Tapi benda tu tak jive tau. Kalau nak masukkan, faham tak maksud I? Ingat tak hashtag dua keadaan? Satu representing result, satu lagi representing your client atau yourself. So result Puan Suzy adalah untuk agent dia buat banyak duit. Dia bukan numbers people. Dia adalah orang yang nak berkawan. Kau nak tak beli kereta yang lagi besar dari ni? Kau nak tak pergi luar negara? Ini kita bincangkan Puan Suzy. You nak tak duit you ada passive income and so on. Dia cerita duit je. Macam mana nak buat tu? Kau jual Luna Bell. Dan orang yang datang kepada Puan Suzy ni adalah orang yang akan cerita dengan orang lain, kau nak cantik tak? Sebab that is the goal. Goal agent dia kepada klien adalah untuk jadikan agent dia cantik. Goal Puan Suzy kepada agent dia adalah untuk jadikan mereka banyak duit. Alright. Puan Suzy kalau I pakai beauty mama, dia akan tukar goal kepada conversion product, bukan conversion people. Tapi Puan Suzy tak boleh buat conversion product sebab dia bukan result oriented. Dia bukan numbers oriented. Alright. Sebab tu kita buang masa dekat sebulan. Itu strategi ni sekali jumpa hari tu dekat office. Lah, patutlah dia tak faham, patutlah dia berat, patutlah dia susah, dia people oriented. I salah bercakap. I salah bagi strategi. I tak boleh bagi strategi numbers macam you guys. Dengan Puan Suzy, you kena recruit orang yang macam ni, you kena treat emotion dia supaya dia boleh pump dia punya passion dan dia boleh buat you lagi banyak duit. Right? Lepas tu benda ni strategi custom made. Dia tailor made. Dia boleh copy paste. Sifu kaya. Hashtag sifu kaya. Puan Suzy? Sifu kaya. Boleh jadi sifu tak? Juga jadi sebulan sifu tanya soalan macam mana nak jadi confident. Tu saya tanya dia, boleh jadi sifu tak? Itulah risau juga macam tak payah risau jadi je lah sifu. Penat. Betul, penat kalau nak fikir boleh ke tak boleh, buat je. Okey, buat je. Alright. Okey, tak apa. Puan Suzy, you ingat dua benda ni. Beauty money mama dengan sifu kaya. Alright, cuba tengok kaya. Nanti mana yang dah finalize, just maklumkan dalam grup nanti. Alright. Dia punya tagline ni apa? Apa tagline dia? Tagline apa? Apa Suzy? Ah. Kalau ikut yang sebelum ni macam
saya buat lebih, maksudnya untuk beauty lebih cerah tanpa belang apa semua, tapi semalam kita dah bertukar jadi saya tak pasti lagi tagline tu macam mana yang sesuai untuk diri saya. Maksudnya sebelum ni saya masukkan untuk kecantikan yang related dengan diri saya. Tapi pasal saya people oriented, so saya belum decide untuk yang sesuai untuk diri saya lah. You tagline apa you? Pasti lagi. Apa? Ai. Ah, Road tu kaya muda. road kaya muda. Road tu kaya muda. Sebab nak attract anak-anak muda lah untuk join. Tapi betul lah bila kita dah aim benda tu, apa tu dia punya word tu, so kita sentiasa akan ingat benda tu dan benda tu akan menjadi satu aura tau pada kita. So alhamdulillah benda tu dah jadi dah ada bukti lah. Memang saya sekarang memang aim untuk budak muda dan sekarang untuk kode pun semua anak muda dah mula datang kat kita. Sebab that's why kita pun kena sentiasa muda lah. So kita kena bergaul dengan budak-budak muda. Tapi memang yang dapat muda pun Ju. Itu yang Puan Ju semalam main skateboard tu kan. Tak adalah gurau je. Okey, tak apa. Puan Suzy, nanti kita akan bincang dalam grup. I cannot stay long, I ada interview session sekejap lagi. So you guys boleh tengok balik rancangan ni dekat YouTube channel Kimi Vlog and hopefully you guys benefit a lot from the session. Boleh? Boleh. Alright, jom ambil gambar. Sebelum Puan Fatimah Wati tegur. 1, 2, 3. Alright, sekejap lagi satu. Sekejap. Okay, 1, 2, 3. Okay, itu saja perempuan semua. Kita jumpa lagi akan datang. Please isi weekly performance record tu dan kita akan sambung nanti di grup. Okay. Kimi, you boleh buat background tu Dr. Mazidah lah, since dia dah confirm dah kan dia punya tagline dengan tu. Hashtag. Betul. Ya, nanti nak see ada backdrop. Okay. Awesome. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Salam.